Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم تحسنا بعزة والجبروت وتصلنا برب الملكوت وتوكل هذه لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا وباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan seterusnya bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa karya, Tuan Imam, hadirin dan hadirat kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala, insya-Allah. Dan yang paling penting, jangan tinggal-tinggal, jangan alpa mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga wabak yang melanda diangkatkan segera dan dihapuskan, tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita sambung kita punya kuliah dalam kitab Fiqh Manhaji, jilid yang pertama dalam bab solat. Dan yang 2 minggu lepas maka selesailah berkaitan dengan solat jamak, tuan-tuan. Jamak takhirnya dan jamak takdimnya serta jamak qasarnya. So selesai dalam bab solat berkenaan. Hari ini disambung dengan solat khauf. Solat khauf ni kita sedia maklum bahawa khauf tu takut ataupun risau, tuan-tuan. Dan solat khauf yang dimaksudkan ini bermaksud solat yang dilakukan dalam keadaan peperangan menentang musuh. Solat khauf ni iaitu berlaku peperangan menentang musuh. Ni dia punya solat, tuan-tuan. Sekarang ada peperangan tak? Ada peperangan lagi tak? Tak ada kan? Sekarang ni perang mulut, tuan-tuan. Ya, perang bersenjata ni tidak ada berlaku. So kalau dahulu pejuang-pejuang itu jaga negara dia, negara kita, dengan keadaan dia nak semayang, guna semayang solat khauf, tuan-tuan. Okey, dia adalah khusus dilakukan dalam keadaan peperangan menentang musuh. Ia diberikan beberapa kemudahan khusus dan kelonggaran yang tidak terdapat pada solat-solat lain, terutama kepada jamaah ni. Maknanya solat khauf ni itulah khususnya yang berbeza dengan solat-solat yang lain, tuan-tuan. Siapa yang pencen tentera mungkin ada pengalaman, tuan-tuan. Ya. Tapi tak tahulah, mungkin pengalaman ilmu je, dia belum ada pengalaman realiti kan. Sebab tidak berlaku peperangan, tuan-tuan. Okey, yang saya tahu masa saya dulu masuk Wataniah, bila masuk hutan, camp tu akan pastikan hutan yang pori itu lebih 2 marhalah, supaya senang semayang jamak, tuan-tuan. Ya. So pengurusan solat tu mudah sebab jamak, tuan-tuan. Okey, tu pengalaman saya dalam Wataniah, mesti jauh.
lebih daripada 2 marhalah tuan-tuan. Okey, tu sekadar pengalaman wataniah sikit je lah tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada pengalaman lebih tu lebih lagi lah. Okey, tapi syok dia tu lah, walaupun dia 2 marhalah naik truk, tapi bila dah masuk hutan tu boleh tahan jugalah dia punya apa, station-station dia tu kan, dia punya tempat entry tu, tempat kita punya sentry tu, duduk kat sini, duduk sini, pindah-pindah tuan-tuan. Tu syok lah. Okay, dapat duduk tepi sungai, best. Dapat duduk dekat kolam besar pun best. Best kono gondam tuan-tuan. Kono gondam, bila buat kesilapan dia kono gondam tuan-tuan. Okay, itu zaman kita berwataniah tuan-tuan. Yang saya rasa selain daripada pork roll, ya, lepas tu yang pusing tu semua kono lah kat dalam hutan tu. Yang saya rasa paling dahsyat, yang paling best, ada kawan buat apa, buang air besar kat tengah-tengah kat mana tempat tu kan, dapat dikesan najis dia. Dia suruh sapu najis tu kat misting tu tuan-tuan dan puan-puan. Tu sekadar pengalaman. Pada saya tak ada apa-apa isu pun. Kan, kalau sapu kita punya bokeh makan tu kan, itu pengalaman tuan-tuan. Yalah, nak jadi askar mana boleh lembik-lembik tuan-tuan. Betul tak? Konolah ganih-ganih sikit kan. Janganlah pula baru kono sikit dah marah tuan-tuan. Tak ada kan. So itu pengalaman kita belajar tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey, pensyariatannya berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan keadaan dan cara solat tersebut dilakukan. Cara solat tersebut dilakukan tuan-tuan. Okey, keadaan solat khauf, terdapat 2 keadaan bagi solat khauf mengikut keadaan perang yang berlaku. Pertama, keadaan yang pertama dalam keadaan bertahan, berjaga-jaga dan tiada pertempuran. Solat khauf yang dalam keadaan berjaga-jaga, bukan dalam pertempuran. So maknanya mungkin dalam waktu rehatnya, dalam waktu tertentu tuan-tuan. Kadang-kadang peperangan ni berlaku mungkin di awal pagi, peperangan mungkin berlaku di waktu petang tuan-tuan. Petang nak ke malam tuan-tuan. Tu dia punya situasi lah. Kau nak cakap lebih pun kita tak pernah rasa benda tu kan. Tuan-tuan mungkin yang pernah rasa peperangan di Malaysia sebelum merdeka je kan. Mana tahu tuan-tuan pernah rasa, ataupun tuan-tuan antara pejuang ketika itu. Tak mustahil. Sebab pejuang-pejuang negara mesti dihargai tuan-tuan. Bukan yang dikatakan negatif pada mereka, sebab mereka berjuang untuk negara, buat yang terbaik, mempertahankan negara tuan-tuan. Okey, keadaan solat khauf ini ada 2 perkara. Pertama, keadaan yang pertama dalam keadaan bertahan, berjaga-jaga dan tiada pertempuran. Ketika ini solat mempunyai cara tertentu yang berbeza sedikit daripada cara solat biasa, disebabkan kemahuan orang Islam menunaikannya secara berjamaah, sama ada di belakang imam besar, pemimpin tertinggi mereka, atau sesiapa saja yang mengambil tempatnya mengendalikan peperangan. Maknanya nak solat berjamaah bersama dengan pemimpin ke dengan sesiapa orang yang ada bersama ketika itu tuan-tuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nisa ayat 102 yang bermaksud, yang bunyi je, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata falatkum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khuzu aslihatahum fa iza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ni ta'ifatun ukhra, la akhir ayat. Surah Nisa ayat 102. Yang maksud, dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW ketika dalam keadaan perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, jadi imam. Fa'aqamta lahumus salat faltakum ta'ifatun, menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersamamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Maknanya pegang senjata masing-masing tuan-tuan. Kan biasa kalau ada senjata kan dia ada tali dia kan, sandanglah senjata masing-masing. Okey, kemudian apabila telah sujud,
maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Depan, belakang. Yang depan tengah sujud, yang belakang ni standby, tuan-tuan. Tu dia punya cara dia, tuan-tuan. Okey. Apabila tengah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang. Berundur ke belakang ni untuk menjaga serbuan musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua, yang belum sembahyang, kerana menjaga serbuan musuh, maka hendaklah mereka bersembahyang berjamaah bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, dan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Sebab itu, tuan-tuan, tentera yang selalu pergi training, dia akan pegang senjata dia. Senjata dia tu umpama nyawa dia, kan? Senjata tu, walaupun dalam training pun senjata umpama nyawa dia, dijaga. Tuan, rupanya bila tentera bawa senjata di mana tu, ada dalam firman Allah SWT. Dan bila buat, rupanya jadi sunnah Nabi, tuan-tuan. So tentera tu banyak pahala dia tu, kan? Banyak dia bawa senjata dia dalam peperangan, kan? Dia jaga. Rupanya tu pun adalah dalam firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala suruh jaga senjata supaya musuh tidak ambil senjatanya. Kan kalau siapa yang pernah jadi tentera, siapa yang meninggalkan senjata, letak senjata, mengata kena marah, kan? Kena marah lah, kena dondo lah, tuan-tuan. Ya, macam-macam lah boleh berlaku. Sebab senjata tu adalah dia punya nyawa, tuan-tuan. Dan ianya juga adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh jaga senjata masing-masing. Kemudian, tuan-tuan, apabila bersembahyang, dan hendaklah mereka mengambil langkah, kemudian berundur ke belakang, dan pula puak yang lain yang akan kedua, maka hendaklah mereka bersembahyang. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang kafir memang suka jika dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. Itu dalam keadaan tertentu lah. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang kafir itu azab seksa yang amat menghinakan. Maka Allah Ta'ala nak beritahu orang kafir ni, walaupun dia berjaya loket dunia, tetapi masih kufur kepada Allah tanpa dia beriman kepada Allah, maka dia akan terima azab daripada Allah Ta'ala di neraka kelak. So kita tak berhurai ni lebih panjang. Cuma yang kita kena huraikan, bagaimana kita nak mendidik orang kafir untuk mendekati Islam. Tu ya, tuan-tuan. Dan keadaan sedemikian, hidayah hanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya sampaikan je. Salat khauf yang dinyatakan oleh ayat tersebut dilakukan dengan dua cara yang berbeza mengikut kedudukan musuh dan orang Islam. Dan sama ada kedudukan tersebut menghala ke kiblat ataupun tidak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui perbuatannya. Musuh tu menghala kiblat. Maksudnya kita menghadap kiblat, musuh daripada sana. Macam ni kiblat, kan? Musuh daripada sana, serang kepada kita. Kalau macam ni pula, musuh daripada sana, serang kepada kita, kan? Tengok keadaan dia macam mana. Sebab tu dia bila solat khauf ni, dia ada pertukaran-pertukaran pergerakan, tuan-tuan. Nanti kan bila saya terangkan ni. Cara pertama, ketika musuh berada di sebelah arah kiblat dan pertempuran belum berlaku. Apabila semua tentera ingin bersolat jamaah tanpa berpecah kepada beberapa kumpulan bagi mendapatkan kelebihan satu jamaah yang besar, imam hendaklah mengatur barisan mereka sama ada sebanyak 2 saf, 4 saf atau lebih. Itu dia punya imam. Kalau kita sembahyang kat sini, 1 saf je, kan? Sebab itulah kita sembahyang 1 saf, sebab tidak ada peperangan, tuan-tuan. 1 saf je. Dan lagi satu sebab yang tak datang tu semua pergi berperang, tuan-tuan. Wallahualam, kita sembahyang. So imam kena tahu saf tu nak letak berapa, 2, 4 atau selebihnya. Dan bersolatlah bersama-sama mereka. Apabila imam sujud, maka saf yang pertama sahaja turut sujud bersama-samanya. Jika mereka yang bersolat itu 2 saf,
Atau dua saf pertama turut sujud bersama-sama imam sekiranya terdiri daripada 4 saf, dan begitulah seterusnya. So kalau boleh saf ni 2, 4, 6, 8, 10. So bila imam sujud, 2 saf pertama yang ikut pada imam, tuan-tuan. Okay. Sementara saf yang selebihnya terus berdiri sambil mengawasi rakan mereka daripada pergerakan yang mencurigakan atau sebagainya. Apabila imam dan mereka yang sujud bersama-samanya berdiri, barulah mereka pula sujud dan menyertai imam berdiri dalam rakaat yang kedua. Maksudnya imam yang dengan saf yang pertama kedua tadi dah berdiri, okay? Dan kemudian apabila bersama-samanya berdiri, barulah mereka pula sujud. Maknanya 2 saf yang belakang tu pula sujud. Bila 2 saf yang belakang tu sujud, tuan-tuan, dan kemudian dia lepas habis sujud, dia ikut balik imam, ikut pada rakaat yang kedua. Okey? So masa tu bacaan dia tu imam akan baca panjang sikit. Apa, tengoklah kesesuaian daripada 2 saf yang belakang tu, boleh ke tak boleh. Apabila imam sujud bagi rakaat kedua, mereka yang tidak bersertanya ketika rakaat yang pertama pula sujud bersama-samanya, dan mereka yang telah bersamanya tetap berdiri ketika itu. Dia tukar. Tadi rakaat pertama, sujud pertama, saf pertama dengan kedua ikut. Bila sampai rakaat kedua, saf 3 dan 4 pula ikut. Yang saf 1, 2 buat macam tadi balik. Okey? Clear Kemudian kesemuanya bersama-sama semula ketika duduk tasyahud. Duduk tasyahud dan mengucap salam. Okey, dah habis dah tu kan? Sujud. Okey. Kita macam ni. Dia ada 3 saf. Rakaat pertama imam sujud. Pergerakan sampai sujud. So bila imam dah bangun, saf yang kedua pergi pergerakan sujud dan bangun sambung rakaat kedua. Jelas? Saf 1, saf 2. Ni kita main pakai 2 saf lah. Kemudian bila rakaat kedua, saf yang kedua ni pula ikut imam sampai sujud, sampai tasyahud. Bila dah sampai tasyahud, imam kena tengok saf yang pertama ni pula, bukan tengok pandang belakang. Dia merasakanlah yang makmum yang pertama ni pula sujud, gerak sampai duduk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Bila dah selesai, maka terus memberi salam. Okey? Jelas clear Dan majoritinya mereka dibenarkan untuk qasar, tuan-tuan dan rahmati. Kemudian kesemuanya bersama semula ketika duduk tasyahud dan mengucap salam. Inilah cara bersolat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika peperangan Usfan, iaitu antara peperangan yang baginda sertai dan menjadi ikutan bagi semua keadaan yang serupa dengannya. Menurut hadis Nabi SAW, Nabi SAW bangun dan diikuti oleh orang ramai. Lalu baginda bertakbiratul ihram dan mereka juga menurutinya. Sebahagian mereka rukuk, kemudiannya turut sujud bersama baginda. Kemudian baginda berdiri untuk rakaat yang kedua, lalu mereka yang sujud pun berdiri dan mengawasi rakan-rakan mereka. Seterusnya kumpulan saf yang lain pula rukuk dan sujud bersama-sama baginda. Mereka semuanya berjemaah dalam satu solat, tetapi bersama-sama mengawasi di kalangan mereka. Okey? Maknanya begitulah. Kalau ada 2 saf, bergeleh-geleh, tuan-tuan. Okey? Yang ni bila merasakan musuh daripada kiblat. Ada kiblat belakang ni, musuh daripada sana, tuan-tuan. Cara kedua, ketika musuh bertaburan di beberapa tempat yang bukan arah kiblat dan pertempuran belum berlaku. Ni tak tahu ni. Musuh tak tahu kat mana ni. Kan? Tadi dah dapat tahu dekat mana, ni tak tahu. Cara yang sunat bersolat dalam keadaan ini ialah, pertama, mereka berpecah kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan bersedia menghadap dan mengintip musuh sambil mengawasi orang Islam. Manakala kumpulan yang kedua pula bersolat jemaah bersama-sama imam. Ni dia punya tu cara yang lain pula. Pecah 2 kumpulan. Kumpulan pertama ikut imam, yang kumpulan yang kedua tu jaga, tuan-tuan. Kemudian yang kedua pula, kumpulan yang kedua ini bersolat bersama-sama imam pada 1 rakaat saja.
Apabila imam bangun untuk rakaat yang kedua, mereka semua berniat berpisah, mufarakah daripada imam dan menyempurnakan rakaat yang kedua tersebut secara bersendirian. Kemudian mereka pun mengambil alih tempat kumpulan yang pertama tadi. Tadi kata pecah dua kumpulan. Okey, pecah dua kumpulan. Kumpulan A semayang ikut imam rakaat pertama. Okey. Yang kumpulan B ni kawal keliling. Bila dah habis rakaat pertama, masuk rakaat kedua, makmum yang pertama tadi mufarakah, makna keluar daripada imam, dan imam ketika itu dia berdiri, tuan-tuan. Okey, dia pun sembahyang. Dan kau nak ingat pula, kalau kita yang nak keluar tu pula, jangan ngado pula lama dia punya sembahyang, kan. Dalam keadaan ketakutan ni, peperangan, tak boleh lah nak lama-lama macam dia buat sembahyang tarawih lah, kan. Habis satu Baqarah dia baca, kan. Tak boleh dah, dia memang kena ringkas dalam peperangan, tuan-tuan. So bila dia dah mufarakah, dia keluar, dia orang pula kawal, maka tuan-tuan, kumpulan yang kedua pula tadi masuk masa imam rakaat yang kedua. Okey, kumpulan yang pertama pula datang bersolat bersama imam tersebut yang meneruskan rakaat keduanya yang merupakan rakaat yang pertama bagi mereka. Justeru imam seyogialah memanjangkan masa berdirinya pada rakaat yang kedua itu hingga kumpulan berkenaan selesai menyertainya. Apabila imam duduk tasyahud, mereka terus bangun menyempurnakan rakaat yang kedua, kemudian menyertai imam semula yang masih duduk tasyahud dan seterusnya mengucap salam bersama-sama mereka. Maknanya kumpulan yang pertama pula datang bersolat bersama imam tersebut yang meneruskan rakaat keduanya. Satu kumpulan bersedia menghadap, satu kumpulan ini mereka justru imam segala memanjangkan masa berdirinya dan kemudian bila tasyahud diberi salam bersama-sama. Ini dia punya cara, tuan-tuan. Demikianlah cara bersolat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika peperangan Zatul Al-Riqa', tuan-tuan. Peperangan ni kurang masyhur, tuan-tuan, kan. Lalu kita dengar Khaybar, lepas tu perang Badar, tuan-tuan, Dan perkara berkenaan hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud daripada Salih bin Khawwat, daripada seorang yang menyaksikan Rasulullah SAW bersolat khauf ketika peperangan Zatul Ar-Riqa', bahawa satu kumpulan berbaris bersama-sama baginda dan satu kumpulan lagi menghadapi musuh. Lalu baginda bersolat bersama kumpulan yang pertama satu rakaat, kemudian baginda terus berdiri sementara mereka menyempurnakan solat masing-masing bersendirian. Setelah itu mereka bersurai lalu membuat barisan pertahanan menghadapi musuh. Seterusnya datang pula kumpulan yang kedua, lalu baginda meneruskan solat yang satu rakaat lagi bersama-sama mereka. Kemudian baginda terus duduk tasyahud sedang mereka menyempurnakan rakaat masing-masing, dan akhirnya baginda mengucap salam bersama-sama mereka. Dia ada berapa tadi cara? Keadaan dia, kan, cara dia tu, kan. Okey, yang satu lagi tadi itu dia bertukar pergerakan. Keadaan yang kedua pula ni dia adalah pecah dua kumpulan, tuan-tuan. Dalam kedua-dua cara bersolat ketika orang Islam menghadapi musuh ini terdapat satu daripada konsep memelihara kepentingan solat berjemaah. Di samping menjaga keselamatan orang Islam, berwaspada terhadap musuh dan menyedari tipu helah mereka. Dalam peperangan Nabi SAW diajar solat-solat ni, tuan-tuan. Kita ni baru buat kenduri sikit, langsung tak solat. Itu masalah tu, kan. Baru buat kenduri, baru buat family day, lepas tu langsung tak solat. Kenapa tak solat? Loteh, kan. Tak kono lah, kan. Tapi Nabi SAW dalam peperangan, dan kita kena ingat dalam peperangan tetap kena melakukan solat, tuan-tuan. Cuma pergerakan dia tu perlu dipelajari. Okey. Keistimewaan yang paling utama solat ini ialah menurut perbuatan Rasulullah SAW dan mendapatkan pahala kesemua yang bersolat dalam satu jamaah bersama-sama khalifah, imam besar atau panglima di medan perang. Tu syok, tuan-tuan. Kalau dapat satu majlis utama diimamkan oleh pemimpin yang tertinggi dalam mana-mana, tuan-tuan. Tu memang syok, kan. Dia punya aura tu, dari rasa dia tu lain ni, tuan-tuan, kan. Okey, so macam kita tahu, kan, dalam pegawai di badai uniform sekarang ni pun alhamdulillah ramai yang baik-baik, ramai yang cemerlang, tuan-tuan, kan.
dalam bab agama pun cantik tuan-tuan. Ya, subhanallah. Ramai tuan-tuan orang kita tuan-tuan. So dia jaga akhlaknya, jaga tu, maka benda tu akan seiring. Dan dalam masa yang sama mereka menjaga disiplin dan solat pun dijaga. Alhamdulillah. Kan? Tu lebihnya berdisiplin tuan-tuan. Ya, macam kita pun kalau pandai jaga solat, maka kita akan jadi orang yang berdisiplin tuan-tuan. Ya. Seterusnya keadaan yang kedua. Tadi dah tahu musuh, satu daripada kiblat, satu tak tahu sekitar kat mana. Keadaan yang kedua, ketika berlaku pertempuran dengan musuh, barisan telah bercampur aduk dan menjadi sangat gawat. Maksudnya dah kelang kabut dah ni. Dah kelang kabut dah punya keadaan tuan-tuan. Dalam keadaan ini tidak ada cara bersolat yang ditentukan, malah masing-masing bersolat mengikut cara yang termampu, sama ada sambil berjalan atau berkenderaan, sambil bergorak atau berhenti, menghadap kiblat atau melencong ke arah lain. Rukuk dan sujudlah dengan isyarat gerak kepala untuk isyarat sujud. Kepala lebih tunduk daripada isyarat untuk rukuk. Jika dapat mengikut di kalangan mereka secara solat berjemaah adalah lebih baik, walaupun mereka berlainan arah atau makmum terkehadapan daripada imam. Ni dah memang kelang kabut dah habis dah. So tak ada dia punya cara khusus. Masa ni masing-masing punya cara solat. Kalau dapat berjemaah, yang depan yang imam kau, siapa yang dikatakan imam, okay, nanti kalau kita tengah berperang nanti dah kelang kabut, nanti waktu subuh kan, tiba dah azan subuh, kita dengar azan subuh, nak sembahyang subuh kan, jangan risau, aku ada, kalau aku tak mati lagi aku jadi imam. So masa tu pergerakan dia tu masing-masing punya pergerakan, kemampuan. Yalah, masa tu mungkin semua tengah menierap, betul tak? Masing-masing mungkin tengah nyorok ke pokok dengan apa, duduk pegang senjata tu. Maka pergerakan dia tu pergerakan sendiri. Cuma kita kena ambil maklum, kalau pergerakan guna kepala ada nampak beza diri ya. Allah Akbar, batu rukuk, Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar. Kalau dapat berjemaah, alhamdulillah. Kan? So maknanya bila dapat berjemaah, orang yang siapa jadi imam tu, dia duduk kat mana-mana pun. Contoh kan, bila dah berterabur, dia nanti jadi imam nanti. Dia kau seorang kat tengah, seorang dah ke sana, seorang ke sini. Kiblat dah lari dah kan? Dah tak ada ikut kiblat dah. Maka dalam keadaan ini dibenarkan tuan-tuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 238 hingga 239 yang bermaksud, peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Okey? So kita tahu dalam waktu pertempuran, peperangan, sembahyang saja macam mana. Tapi bila dalam keadaan dah aman, barulah kita buat sembahyang sempurna tuan-tuan. Okey? Maknanya buat seolah mengganti balik solatnya kita tadi tak tahu sempurna ataupun tidak tuan-tuan. Tetapi dalam firman Allah Taala jelas dibolehkan, sebab ia adalah dalam situasi yang kedua tuan-tuan. Clear Jelas Dan juga begitu juga dengan hadis Nabi SAW daripada riwayat Al-Bukhari. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma fi wasfihi salatul khawfi wa ba'da zikrihi kayfitaini as-sabiqataini. Qala wa ba'du fa in kana khawfun huwa ashaddu min dhalika sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbili al-qiblati aw ghayra mustaqbiliha. Qala Malikun qala Nafi'un la ara Abdullah bin Umar zakara zalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'inda Muslimin fasalli rakiban aw qa'iman tu'mi'u ima'an. Yang maksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika menceritakan solat khauf, selepas menyebutkan dua caranya yang terdahulu, katanya
Dan jika kegawatan lebih memuncak daripada itu, bersolatlah sama ada sambil berjalan kaki atau berkenderaan dengan menghadap kiblat ataupun tidak. Malik mengatakan bahawa Nafi' telah berkata, setahu aku Abdullah bin Umar tidak akan menyebut demikian kecuali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim pula menyatakan bahawa bersolatlah sama ada berkenderaan atau berdiri dan lakukanlah secara isyarat. Ni nak beritahu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah bahawa Ibn Umar ini dia tidak akan menipu cara solat tu. Maksudnya apa yang Nabi sebut itulah yang akan disampaikan, tuan-tuan. Okey? So dalam keadaan orang yang berlaku peperangan, inilah situasi dia, tuan-tuan. Ketika bersolat, semua pergerakan yang berlaku disebabkan suasana peperangan ini dimaafkan kecuali percakapan dan jeritan kerana tiada keperluan berbuat demikian. Jika terkena najis yang tidak dimaafkan seperti darah atau seumpamanya, solat tetap sah tapi wajib diqada kemudian. Itu je. Solat tetap sah, wajib diqada kemudian, tuan-tuan. Bersolat secara ini adalah untuk kemudahan bagi semua peperangan yang mematuhi syariat dan setiap keadaan yang sangat ditakuti oleh seorang mukallaf seperti melarikan diri daripada musuh atau binatang buas dan sebagainya. Perkara yang diberi perhatian dalam persyariatannya, cara bersolat ini ialah menjaga solat tersebut supaya ditunaikan dalam waktunya yang ditetapkan kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey? Sesungguhnya sembahyang ini itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang yang beriman yang tertentu waktunya. Maka tuan-tuan, orang nak solat khauf pun tak perlu nak takut. Apa orang tak perlu nak takut lah. Dah khauf memang takut lah kan. Tak perlu kata tinggalkan. Maknanya boleh buat, tuan-tuan. Semua cara yang nak buat tu dia berbeza, tuan-tuan. Tapi kalau boleh negara kita yang dah aman ni, doa ialah dia aman ni, tuan-tuan. Supaya kita sentiasa dalam keadaan aman dan sentosa, tidak ada apa-apa masalah. Janganlah berlaku peperangan yang sebaliknya, tuan-tuan. Kita doalah yang baik-baik, insya-Allah, tuan-tuan. Hikmah persyaratan solat khauf. Semua cara bersolat tersebut disyariatkan untuk memberi kemudahan kepada orang mukallaf agar mampu menunaikan kewajipan ini yang merupakan hubungan paling penting dengan Allah, bagi mendapatkan pertolongan dan kemenangan daripadanya semasa berjuang menentang orang kafir di medan perang. Justeru hatinya berasa tenang dengan mengingati Tuhan yang maha tinggi dan maha agung. Keyakinannya bertambah dengan pertolongan dan sokongan Allah dan pilihannya menjadi teguh di medan pertempuran sehinggalah tersingkir segala kebatilan dan pastilah kejayaan dan kemenangan bagi semua yang memperjuangkan kebenaran. Benarlah Allah yang maha agung, ingatlah firman-Nya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, ya alladzina amanu idza laqitum fi'atum fasbutu wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang maksud wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan suatu pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Orang pergi berperang tak tinggal solat, jaga solat, lagi copet menang, tuan-tuan. Kalau pergi berperang tengah solat kena tembak mati, masya-Allah. Husnul khatimah, tuan-tuan. Dalam keadaan yang baik pergi, tuan-tuan. Lepas tu orang yang pergi berjihad, pergi berperang tu banyak kelebihan dia, tuan-tuan. Cuma hari ini orang kita ramai yang berjihad dengan cara yang salah, kan? Maksudnya pergi berjihad dekat negara orang. Negara orang yang berperang, dia kat sini dia bertanggapan dia banyak dosa, maka dia pergilah negara sana pergi berperang. Tak pasal-pasal, tuan-tuan. Yang tu bukan dikira mati syahid, tuan-tuan. Sebab mati syahidnya di negara sendiri, mempertahan di kawasan sendiri, dan dalam masa yang sama juga ia berjuang adalah kerana agama, tuan-tuan. So nak beritahu bahawa dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Quran dan hadis Nabi, nak beritahu bahawa solat tetap kena buat. Bila solat tetap kena buat, macam mana keadaan pun kena juga dilakukan, tuan-tuan. Okey, so cuma pergerakan solat tu lah. Macam mana nak punya pergerakan, tuan-tuan. So pergerakan tu biasa orang tentera menghadapinya, tuan-tuan. Orang tentera menghadapinya. Bila tanya dengan Ustaz Kagat, dia tahulah macam mana dia buat, kan. Saya pernah tengok Kagat buat apa panggil persembahan. Buat persembahan, kan, macam mana solat khauf semua, tuan-tuan. Subhanallah. Tapi dia punya pergerakan dia tu bila buat persembahan tu cantik lah.
Cantik dia punya pergerakan dan semua kan. Masya Allah tuan-tuan. Ya, tapi realitinya wallahu alam lah, no comment lah tuan-tuan. Tapi kita harapkan negara kita tak adalah berlaku macam ni, supaya kita punya solat pun biasa, tak ada berlaku peperangan. Perlu dinyatakan bahawa solat khauf dengan semua cara yang tersebut akan memungkinkan seorang tentera Islam mendirikan solat tanpa kesulitan dalam apa jua bentuk peperangan dan jenis kelengkapan perang yang dihadapi pada bila-bila masa, dan di sebarang tempat, lebih-lebih lagi ketika peperangan tidak lagi memerlukan manusia bertempur secara bersemuka sebagaimana kebanyakan peperangan yang berlaku sekarang. Okey. Dan yang keempat, poin kosong, kewajipan bersolat tidak gugur dengan sebarang keadaan pun. Solat tetap wajib. Yalah, kalau sakit boleh solat secara yang sakit tu kan. Semua tu tidak gugur tuan-tuan. Solat diteruskan, kena juga lakukan tuan-tuan. Ya. So dalam peperangan solat pun kena diteruskan. Dengan keterangan tersebut jelaslah bahawa kewajipan bersolat tidak akan gugur daripada seorang mukallaf dengan sebarang keadaan dan bagaimanapun halangannya selagi hayat di kandung badan, namun Allah SWT memudahkan pelaksanaannya, sama ada dengan menangguhkan solat seperti solat jamak, memendekkannya seperti solat musafir, atau meringankan cara melakukannya seperti solat khauf dan solat bagi pesakit berdasarkan sebab-sebab dan suasananya tuan-tuan. Okey? So maknanya pegakan solat tu mengikut keadaan dan situasi tertentu. Maka dalam bab solat ni wajib apa jua keadaan tuan-tuan. Berapa dah jam? 2 minit lagi tuan-tuan. Sebelum tu ada apa-apa pertanyaan? Ya saya. Wuduk dia punya tidak ada keringanan, sama juga rukun yang sama. Okey? Cuma dalam keadaan yang keperluan tertentu tu dia boleh bertayamum kalau tak ada air. Tu dia punya keadaan. Dan kalau dia nak segera dia punya berwuduk, tetap yang dia nak segerakan tu jadi satu lah. Dia tak lah berlaku ulang 3 kali tuan-tuan. Okey? Dan cuma dia orang kalau yang tengah pakai kasut tu kan, tu yang dipanggil ambil wuduk secara khuf kan. Maknanya kasut dia tu tak perlu buka, sekadar lap saja di peringkat kaki tu, kat tapak kasut tu kan. Sebab kasut dia tu kasut biasanya kasut kulit lah kan. Okey, sapu je. Sebab kasut tentera ni bila nak dibuka, nak pakai balik tu kan, sekian tu tak. Siapa yang kena jadi tentera, dia punya kasut boot tu nak pakai balik tu, nak ikat balik tu sekian tuan-tuan. Tu di situ dibenarkan dalam dia berwuduk tuan-tuan, dalam peringkat kat kaki dia tu dia sekadar sapu sahaja. Okey? So dalam keringanan dia tu maknanya sekali sahaja, dan kemudian peringkat kaki dia tu hanya sapu sahaja. Okey? Clear Jelas Ada lain tuan-tuan? Dan sedikit solat Jumaat tuan-tuan. Solat khauf selesai, solat musafir selesai, solat Jumaat. Pensyariatan solat Jumaat. Solat Jumaat telah disyariatkan oleh Allah dan ia adalah antara beberapa kelebihan yang dikurniakan khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan kita berhenti kejap untuk ruang azan tuan-tuan, sebelum kita stop yang seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ya tuan-tuan. Solat Jumaat telah disyariatkan oleh Allah dan ia adalah antara beberapa kelebihan yang dikurniakan khusus kepada umat Muhammad supaya mereka mendapat kemuliaan hari Jumaat tersebut. Maknanya solat Jumaat dan hari Jumaat ada kemuliaan tertentu, kelebihan tertentu tuan-tuan. Jangan tinggallah solat Jumaat tu. Jangan bagi alasan pula. Online tak lopeh lah, ponoh ke apa. Dia cerita kena pergi awal lah kan, dia lengah-lengah pula dengan lembik-lembik pergi tuan-tuan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nahnu al-akhiruna sabiquna yawmal qiyamati bayad annahum utul kitaba min qablina summa hadha yawmuhum alladhi furida alaihim fahtalafu fihi fahadana Allah fannasu lana fihi taba'un al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kita adalah umat yang terakhir lahir ke dunia dan umat yang terdahulu menikmati kelebihan ganjaran dan masuk syurga. Pada hari kiamat, walaupun mereka umat terdahulu diberikan kitab syariat samawi sebelum kita, hari Jumaat ialah hari yang telah difardukan atas mereka untuk mendampingkan diri kepada Allah. Tetapi mereka telah mempertikaikannya. Lalu Allah memberi petunjuk kepada kita, sedangkan mereka menerima hari-hari berikutnya, iaitu Yahudi pada hari Sabtu dan Nasrani pula pada hari Ahad, tuan-tuan. Nabi SAW nak beritahu umat terdahulu pun menghormati, mengihtiram ada kemuliaan pada hari Jumaat. Tapi orang yang Yahudi Nasrani menghormati pada hari Sabtu dan Ahad, tuan-tuan. Daripada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari. Sebenarnya solat Jumaat telah difardukan di Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, tetapi tidak dapat dilaksanakan di Makkah kerana orang Islam masih lemah dan tidak mampu berkumpul untuk mendirikan solat Jumaat ketika itu. Maknanya perintah solat Jumaat itu dah ada di Makkah, tapi kan di Makkah kan Nabi berdakwah dalam keadaan yang terhad, tuan-tuan. Sampai kat Madinah Nabi boleh bina masjid semua. Maka di Madinah lah menunaikan solat Jumaat secara berjemaah ramai. Orang pertama yang mengumpulkan orang ramai untuk mendirikan solat Jumaat di Madinah sebelum Nabi berhijrah ialah As'ad bin Zahrarah radhiyallahu anhu, iaitu individu yang melakukan ataupun membuat mendirikan solat Jumaat, tuan-tuan. So hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita ada peluang dan ruang solat Jumaat, jagalah hari Jumaat berkenaan sebab dia ada kelebihan dan ada dia punya manfaatnya yang tertentu, tuan-tuan. Dan yang terakhir, dalil persyaratan solat Jumaat, dalil disyariatkan dan diwajibkan solat Jumaat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tuan-tuan kita boleh rujuk surah Al-Jumu'ah ayat 9, biasa kita dengar ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, sampai akhir ayat. Yang maksud, wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan, yakni azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Sebab itulah tuan-tuan, pada hari Jumaat dengar azan, segera pergi sembahyang Jumaat, tunaikan kefarduan solat Jumaat. Dan ada berniaga ke membeli ke, stoplah ketika itu, tuan-tuan.
Yang paling sodih doket depan masjid dijualnya cendol tuan-tuan. Lepas tu dijualnya aiskrim tuan-tuan. Time baca khutbah tu diniago kan. Itu yang tak syok kan. So kita sebenarnya kesedaran pada diri masing-masing. Budak-budak yang poi tak apa. Budak-budak yang poi beli kan. Tapi sekarang budak-budak tak pergi masjid. Siapa yang boleh tuan-tuan? Tu kena jagalah bila dah waktu azan tu. Ontoklah kita bermunajat dan dengar khutbah yang disampaikan waktu Jumaat berkenaan. Okey, jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi tuan-tuan yang dirahmati. Saya mohon maaf sekiranya ada masalah dan silap. Boleh maafkan saya tuan-tuan. Yang baik amalkan, sampaikan, praktikkan, sebab yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah dan kurang itu kelemahan saya, dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik tuan-tuan. Pesan kita bersama, please think positive, you can be the best, but don't think negative, you can be the worst. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanallah, la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana fil khusr alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan akhir kalam saya, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Tingkatkan makruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallah.